Jerung yang sebenarnya adalah pemberi. Siapakah sebenarnya yang kita bawa ke mahkamah, yang kita tuduh di mahkamah? Adakah hanya ikan bilis, bukan jerung? Manakah perginya jerung-jerung? Kenapa kita tidak dituduh? Mungkin perkara ini mungkin benar dalam masa 3-4 tahun yang lalu. Tetapi sejak kebelakangan ni, kalau kita lihat, jerung pun dah masuk ke mahkamah. Dan kes-kes berprofil tinggi kita lihat di mahkamah telah ramai yang melibatkan bekas-bekas pemimpin, sama ada pemimpin politik, ketua-ketua jabatan, KSU, timbalan KSU, menteri-menteri, ramai yang telah dituduh di mahkamah. Bermakna kerajaan telah mula mengambil tindakan serius terhadap mereka yang dikatakan golongan jerung ini. Tetapi bagi saya, jerung ni belum jerung yang besar. Sebenarnya penerima ni adalah, kalau nak katakan jerung pun, jerungnya masih anak. Sebab jerung yang sebenarnya adalah pemberi. Bagi saya, selagi ada pemberi, adalah penerima. Kalau satu hari kita dapat benteras pemberi, maka tidak ada penerima rasuah. Jadi, yang ini yang saya nak memberikan sedikit penegasan. Semasa saya timbalan pendakwa raya dulu lagi, saya sering melontarkan pertanyaan. Kenapa kita asyik nak kisahkan untuk menuduh mereka yang menerima? Kita tahu yang menerima ni kadang-kadang because di atas sebab kesempitan hidup, gaji yang kecil dan sebagainya, maka akan ada mereka yang menerima. Tetapi kenapa kita tidak fokuskan atau memberikan tumpuan kepada mereka yang memberi? Sebab yang memberi ni adalah mereka yang sebenarnya, yang jerung yang sebenar. Contohnya, dia nak dapat satu projek. Okey? Nak dapat satu projek. Dia nak compete dengan golongan developer yang lain, kontraktor yang lain, dia nak compete. Tapi dia nak dapatkan projek tersebut. Maka dia mula merasuah kaki tangan kerajaan. Merasuah dari peringkat atasan hingga ke bawah. Jadi kalaulah kita ambil kira projek itu merupakan satu projek yang besar, berjumlah jutaan ringgit. Habis sangat yang dia rasuah kepada pegawai kerajaan dari bawah sampai ke atas ni, paling tinggi pun 1 juta ringgit. Ya? Tetapi keuntungan kepada mereka ni, apabila mereka mendapat projek bukan atas dasar on the level playing field, tapi disebabkan terasuah, mereka mendapat keuntungan ratusan juta. Jadi kita pula, pihak authority ni pula, instead of taking action against the giver, kita ambil action against yang menerima. Daripada bawah mungkin sampai ke atas. Jadi kalau kita masih dalam kepompong untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang menerima sahaja, selagi itu kita tidak dapat membenteras gejala rasuah ini.